Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar setia smartsaham.com. Ada masalah teknikal sikit. Sorry. Alhamdulillah dah dapat 40 view so far. Sejak dulu ketibaan saya. Ah, sebelum tu kalau siapa yang tak share lagi, share dulu, kasih like, komen. Saya nak buat topik yang agak rapat dekat diri saya. So penting juga untuk semua dapat mendengar pengkongsian saya pada malam ni. Walaupun mungkin ada yang dah pernah dengar pasal Porter Five Forces ni, ada mungkin yang tak pernah dengar, ada yang mungkin daripada bukan business background, ada mungkin yang bukan daripada finance ataupun marketing background. So ni biasanya topik asas untuk management lah, management punya accounting. Okay. Dan saya nak bawakan khas pada malam ni apa kaitannya sikit dengan stok-stok ataupun saham-saham dalam bursa Malaysia kita. Okay. Okay. So saya akan kongsikan dulu beberapa teori di belakang Porter's Five Forces ni, dan kita sama-sama kaji apakah relationship dia dengan saham-saham yang ada dalam bursa Malaysia. Okay, sebelum tu share dulu, bagi komen, bagi like, bagi care, semua-semua lah. Okay. Alhamdulillah market tutup dengan agak tak memberangsangkan hari ni disebabkan news daripada UK yang berkata ada strain of virus baru pula yang keluar, yang dah mutate daripada original COVID-19 tu sendiri. So kebanyakan kita tengok macam brand pun telah membuat kejatuhan yang agak tajam. So KSCI kita pun mengikut sentimen news tersebut dan mengambil peluang untuk memerahkan diri mereka. Okay. Harap-harap ada rakan-rakan yang tidak yang mengikut trading plan masing-masing, dan cut loss bila perlu, dan kalau belum cut loss tu hati-hati. Esok kita monitor market sentiment pada malam ni, kita tengok apa akan jadi pada hari esok lusa. Okay. Harap-harap ni adalah hanya knee-jerk reaction, dan ini adalah sementara so that kita dapat menjejaki tahun 2021 dengan nada yang sedikit positif sebelum Chinese New Year punya ready. Okay. Itu pun kalau ada Chinese New Year punya ready. Kita tunggu dulu dan saksikan apakah news-news yang bakal dihadapi pada tahun 2021 yang bakal menjadi ni dah. Okay. Kalau ada apa yang komen cakap Sarah tak dengar ke, jelas ke, tolong bagi tahu sikit. Okay. Harap semua okay, jelas dengar ya. Okay, saya akan tengok komen sambil bersiaran juga. Salam sambil dengar, sedang jogging sambil mendengar. Power ni tuan Muhammad Zarif Zamani. Okay. Terkejut kenapa jawapan. Okay. Marker vaksin yang dah kena ubah resepi balik. Yelah tu. Dia, kalau tak silap saya belajar biologi dulu, walaupun duduk depan sambil tertidur, tapi saya tahu virus-virus ni memang memerlukan macam Tuan Faiz Jalil dah pernah cerita kat kita dulu kan. Dia seorang bekas student medik kan. So virus ni adalah jenis protein yang memerlukan vaksin yang boleh counter balik protein tersebut. So kalau betul lah vaksin ni dah virus ni dah start mutate kan. So vaksin baru yang perlu diformulate untuk melawan vaksin yang baru ni. Sebab kita nak generate antibody. So nama kelamaan kita akan hidup juga dengan virus ni. Sama juga macam SARS semua tu. So vaksin ni bila perlu, bila kita dah kena lah. So ataupun kalau tak silap saya terdengar tadi dalam news kata sukarelawan untuk nak try vaksin ni. Okay. Okay, harap-harap jelas saya boleh terus memulakan topik perbincangan saya pada malam ni, iaitu stock picking teknik menggunakan teknik Porter's Five Forces. Okay. Right. Jadi okay. Saya akan kongsikan sikit mengenai the five forces yang dibincang olehkan Michael E. Porter, yang saya belajar daripada universiti sendiri, yang memang saya bila bahagian asas management accounting ataupun marketing, kita nak tahu
apa yang ada di luar sana sebelum kita memulakan bisnes ataupun sebuah idea untuk menjual produk atau services tu. So kita antara analisis yang kita guna adalah this Porter 5 forces, yang ada juga lagi SWOT analysis iaitu strength, weaknesses, opportunity dengan threat, tapi tu topik lain lah. Kita tak akan bincang pada malam ni. Okay, tapi dalam content 5 forces juga ada juga yang ada juga argument against this theory, dan saya akan cuba membentangkan a few relations dengan example yang berkaitan dengan 45 forces ni dengan kita punya stock market dalam bursa saham, dalam bursa Malaysia. Okay. Right. Nasib. Okay. Ni adalah the 5 forces. May the forces be with you. Tapi kita ada 5 bukan 4th of May tapi ada 5. 5th of May. Okay lah. Okay. Okay. Kita ada the degree of bravery, iaitu intensity of competition. So kalau competition tu dia kuat ke tak kuat, dalam analisis 45 forces ni. Then yang kedua kita akan go through dia punya threat of new entrants, iaitu player baru yang akan bercimpung dalam market, dalam dunia bisnes mereka ataupun sebuah produk itu. Okay. Kemudian juga kita akan monitor juga bargaining power of buyers and bargaining power of supplier, iaitu kuasa di tangan pembeli dengan pembekal. Then akhir sekali kita akan mengenali the threat of substitutes, iaitu pengganti. Okay. Okay. So ni adalah ada 5 forces Porter untuk menganalisa sesuatu industri itu sendiri, untuk kita kenal apakah the next wave of industry yang akan melanda market kita. So kalau kita buat analisis ni awal-awal, kita boleh identify kalau untuk student-student YCOF kita dapat tahu catalyst yang akan berlaku, dan itu akan affect industri, dan itu akan affect kita punya stock picking yang akan seterusnya kita tahu lah nak pilih stock apa untuk kita trade untuk masa a few weeks, few months maybe. Kita tahu pun glove punya mania pun bertahan dalam masa lebih kurang 6 ke 7 bulan, almost setahun daripada virus start sampai nak ke habis ni, masih ada lagi wave kepada glove sector tu. Walaupun dia orang secara purata, secara net ni kan, kita tampak yang tahun lepas sebelum COVID tu baru nak sampai COVID ni dah nak mereda dan mutate, kita nampak harga daripada dulu sebelum naik sampai sekarang pun masih lagi menunjukkan kenaikan, walaupun sudah menemui puncaknya lah, iaitu the highest most profitable quarter atau the highest profit for the month for this particular sector. Okay, kita akan go through the first part. Okay, competitive rivalry. Biasanya kita akan kaitkan dengan higher numbers. Biasanya company akan lagi susah untuk secure loyal customers. Okay, sebab kita tahu company akan cuba mengeluarkan dia orang punya produk. Okay, kita akan nampak kalau company tu kita nampak dia buat produk yang lebih kurang je, so ada orang boleh tiru produk dia orang, dan ada sikit edge gitu kalau kita patentkan atau copyrightkan produk tu. Okay, dan kebiasaannya itulah kita cakap tadi, kalau company tu mempunyai competitive edge dia akan buat cost leadership ataupun product differentiation. Maksudnya dia memperbagaikan produk-produk mereka so that orang susah nak tiru. Kalau dia orang tiru, dia memiliki kesamaan. Okay, antara consideration dalam teori ni iaitu orang kena sentiasa determine the number of competitive rival dan apa dia orang offer daripada produk dan service. Okay, kita tahu mungkin kita offer this kind of gloves kan, then kita yang lain pun ada offer glove dia. So dia punya glove dia macam mana, kita punya glove macam mana. So dari segi business pun kita tahu juga. Okay, saya menjual nancis kan. Okay, apakah yang kelainan daripada nancis kedai mamak lain-lain. So itu adalah kita punya competitive rivalry yang kita consider. Okay, kebiasaannya dia boleh rumuskan bahagian competitive rivalry ni iaitu kompetitor yang ramai, industrinya tak terberapa berkembang dengan kuat, dan akan ada high fixed cost, dan biasanya product division tu tak banyak. Okay, dan low switching cost, dan juga high barrier to entry, high barrier to exit. Okay, so kalau kita nak exit ni, kita perlukan cost macam keluarkan daripada industri tu sangat tinggi, so mereka terpaksa berkecimpung atau kekal dalam industri tersebut. Okay, yang seterusnya kita akan go through
iaitu barriers to entry. Okay, berkaitan dengan whole competitive edge rivalry tadi yang kita cakap tadi. Okay, barriers to entry yang kita boleh maksudkan adalah ease of access into the industry, maksudnya more in competitive rival. So kebiasaannya kalau mungkin sesuatu government tidak meletakkan syarat yang terlalu ketat untuk sebuah company untuk masuk dalam industri tersebut, so kita akan nampak competitive rival. Tapi kalau kita nak tengok dari segi yang terbaliknya, kita boleh tengok dari segi macam Tenaga Nasional Berhad ataupun Petronas kan. Diorang ada dia punya Akta Bakalan Elektrisiti dengan Suruhanjaya Tenaga, dan Petronas pula ada Akta Petroleum 1976 tak silap saya. Okay, maksudnya situ pun dah ada law and regulation yang mengatakan susah untuk company-company luar untuk mengambil alih dari mungkin dari segi market share yang yang dipegang oleh Tenaga dan juga Petronas ni. Okay, so biasanya kalau industri yang tak ada yang kurang barrier to entry ni, biasanya lah memang makin banyak lah kompetitor. So apa yang kita nampak yang baru ni iaitu kita punya sektor glove lah kan. Kita nampak mana ada sekatan daripada policy makers yang katakan kita kena perlukan a limited number of glove players. So semua orang pun jump into the bandwagon dan start buat gloves. So Sony pun nak buat kilang, itu pun nak buat kilang, itu pun ada harga sampai RM6 lah. Ada yang kata boleh buat production sampai banyak ni lah tu kan. So sebab kita ada barriers to entry tu, so semua orang boleh masuk. So sektor apa pula lepas ni kan, yang kita boleh agak selain pada glove, vaksin. Kita tahu lah vaksin Ministry of Health dah bagi tahu dah ada limited number of supplier yang boleh distribute. Itu pun kalau dia dah distribute under government kan, mestilah nak bagikan kesejahteraan untuk rakyat kan. Mana boleh distribute vaksin mahal, betul tak? So di situ pun ada regulation yang kau ketat. So susah juga company-company yang lain nak cuba distribute vaksinnya juga kan. So kita tahu. So apa lagi industri yang selepas ni akan datang? 5G, renewable energy ataupun solar panel ke apa kan. Kita tahu. Hybrid, kereta hybrid pun ada berapa je dekat Malaysia ni. Itu pun tak ramai lagi yang meminati green technology ni. Macam saya dah pakai kereta hybrid saya dari dekat 7 tahun daripada 2014, sebab saya memang minat kereta hybrid, penggemar green renewable energy. Dan insyaAllah kalau solar panel ni tak terlalu mahal ni, saya pun nak install juga kat rumah saya. So itu antaranya. Okay, so kita nampak kan ada low economies of scale, low capital requirement, low product differentiation and low switching cost. Ni biasanya memudahkan company-company untuk memasuk atau berkecimpung dalam satu industri. Okay, so far so good okay, saya tengok komen sambil-sambil. So far tak ada soalan Okay, right, kita teruskan yang seterusnya. Okay, the third point and the fourth point saya combine terus, iaitu bargaining power of buyers and supplier. Okay, kita tengok yang belah kiri. Okay, buyers compete with local industry by bargaining down prices. Okay, kita nampak kalau pembeli tu ada kuasa kan, dia boleh macam kita pergi kedai bundle lah, kedai lah. Macam saya pergi Vietnam, pergi Thailand kan. Kalau saya beli barang murah, saya selalu bargain lah, belilah murah ni kan. Beli 10 dapat RM5. Dia nak jual harga asal RM10. So bargain semua tu maksud, sebab kita mempunyai kuasa pembeli kat situ. Sebab kalau dia tak terjual, dia tak buat sale. So dia tak nak dia kena ikut kita punya kita punya kehendak kan. So maksudnya kita ada bargaining power. So disebabkan macam macam pengalaman saya pergi kedai souvenir dekat Australia dulu kan. So kita nampak dekat Paddy's Market dekat situ banyak penjual-penjual souvenir yang lebih kurang sama je, tapi berbeza harga. Kalau kita tidak explore kedai dengan kedai lain, kita tak tahu rupanya dia jual harga yang sama dan kita boleh negotiate untuk murahkan. So kita so itu maksudnya bargain powers of buyers Dan sebaliknya pula, kalau kita tengok dekat belah supplier, okay, kita nampak supplier can exert power by threatening to raise the price or reduce quality. Okay, ini maksudnya bargain power of supply ni bila dia je yang ada supply barang tersebut, dan bila dia nak penuhi kehendak sesuatu ni, you kena ikut harga yang ditetapkan. Maksudnya dia mempunyai kuasa dekat pada harga tersebut. Tapi tu yang saya maksudkan, bila powerful supplier ni boleh squeeze industry profitable ni dan unable to recover cost increase. Okay, saya boleh kaitkan juga dengan the glove sector ni tak sangat pun, sebab kita tahu
firm yang besar-besar macam Big Four kan, dia orang punya apa copyright and patent to the natural gloves. Okay, company yang baru nak set up, baru nak acquire ni, agak-agak dia orang ada ke that kind of rights. So senang-senang je kalau company sebesar-besar Top Glove, Rubber Rack semua ni nak kalau nak turunkan harga sebab dia orang nak buat sale dia orang, dan secara itu sahaja, dan apa company-company kecil-kecil ni susah nak recover dia punya cost balik. So nak tak nak kena terima lah. Itu sebab ada supplier ataupun market power yang lagi besar kan. So tu antara apa benda yang boleh influencekan bargaining power of suppliers tu. Okay. Okay, saya tengok soalan sikit. Jamaluddin, tuan kajian topik ini lebih kepada FA atau T? Dia sesuatu yang beza kita perlu tahu dalam market. Okay, saya jawab. Ni lebih kepada fundamental, lebih kepada kalau kita nak break technical, kita belajar indicator, okay, dari segi pergerakan chart. Tapi kita nak tahu, kita sebagai trader dengan investor, kita bukan sekadar perlu tahu bila nak beli, bila nak jual tu. Itu juga adalah aspek yang penting. Tapi dari segi fundamental, kita tahu berapa lama hype tu boleh jalan, dan kita nak berkekal. Kita pun tak naklah terlalu trade berhari-hari sebab kita pun ada kerja hakiki. Okay? Bila kita ada kerja hakiki, kita pun tak mempunyai masa untuk melihat stock market tu secara berkala. Okay? So kalau kita mempunyai ilmu dari segi fundamental ni, so kita dapat tahu the hype is still there, dan kita tahu analyst pun boleh kata macam tu, dan kita tengok kemudian dari segi technical bila kita nak keluar. Okay, iaitu kita set up punya trading plan lepas kita dah belajar macam mana dia nak buat technical analysis lah. So perkongsian malam ni lebih kepada fundamental. Okay, harap menjawab soalan tu. Okay, teruskan pada poin seterusnya. Right, threat of substitutes. Alright, the number of substitutes in the market, buyers have more option to seek out similar product or services. Okay, secara mudah yang kita nak ambil contoh yang paling mudah. Okay, kalau kita tengok Coca-Cola dengan Pepsi, dua-dua tu adalah air berkarbonat kan. So kalau kita nak switch, kita tahu kita bergantung kepada setiap taste customer kan. Kita nak, ada mungkin dia suka lagi Coca-Cola, dia suka Pepsi, tapi dua-dua lebih kurang sama. Dan tak juga bezanya daripada macam Starbucks dengan Costa Coffee contohnya, ataupun Domino's dengan Pizza Hut, sebab produknya adalah sama tapi rasanya mungkin berbeza. Okay, so tu bila kita punya produk atau bisnes tu lebih banyak substitute products, so lagi susah lah untuk company kita buat bisnes. So itu juga berbanding kita nak bandingkan dengan kita punya saham ataupun stok kan. Okay, kita mudah kalau kita faham dia punya bisnes modus operandi dia macam mana kan. Kita nampak okay, dalam industri contoh utilities kan, ada Tenaga, ada Malakoff, ada YTL, setiap tu mempunyai cara bisnes kita sendiri, tapi kita tahu dia orang adalah dalam industri sektor yang sama. Berbanding kalau kita nak tengok dari segi dari segi pemakanan macam Nestle, QL, ada yang spesifik macam telur semua tu kan. So benda ni adalah satu information yang kita boleh tahu dan memahami. Okay, bila kita nampak business tu beroperation dengan produk yang tertentu, kita tahu oh dia punya competitor dia yang ni. So kalau kita tahu bila saya nampak macam, bila saya buat macam ni, nampak macam kita nampak macam harga Nestle kan, dia mahal kan. So kita bertukarlah kepada yang murah sikit, QL Resources yang buat Family Mart kan, sebab dia orang industri makanan juga. Tak pun kita ada substitute yang lain macam Huatai mi biskut ke, Hapseng mi biskut pun industri makanan juga. Dan Touch Dash Lady pun ada juga. So penting kita tahu untuk kegunaan kita sebagai stock investor dengan stock trader, kita boleh nampak trade substitute ni sebagai satu opportunity untuk kita mengenal peers dari segi industri tu, dan kita identify dari segi market leader dengan laggard tu sendiri. Okay? So ilmu ni bukan sekadar kita nak tahu macam lebih daripada kita nak buat bisnes sendiri, tapi kita dapat memberi kita idea untuk memilih jenis-jenis stock berdasarkan satu industri tu. Okay? So cukup dengan situ dengan 5 5 forces tu. Okay, tapi kita nampak ada jenis positif yang untuk kita fahami fundamental dari segi semua 5 forces ni, tapi ada juga argument yang mengatakan benda ni adalah secara fundamental, secara general. So kita buka kepada next slide kita. Okay,
Bila kita tengok, memang tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah tahu lah. Yang dah tahu pun, yang benda ni adalah benda yang bukan technical. So dia adalah fundamental. Dia adalah satu benda yang agak general. Okay. Dia adalah general framework untuk kita mengenal sesuatu industri. So kita nampak yang dia kurang quantitative dimension. Bila kita sebut pasal quantitative dimension tu, baru kita dah sebut dari segi apa, dia punya numbers. Okay. Apa yang saya gebang ni macam I have formidable numbers tapi tak ada bukti. Macam tu lah. So kita buat industry analysis ni tapi tanpa numbers. Okay. Kita nampak based on research, based on analysis yang katakan sedemikian, dan kita buat conclusion. Okay. Industri ni dalam keadaan macam ni. So bila kita bedah lebih dalam lagi, yang itu kita menggunakan teknik yang lain lah. Itu biasanya kita akan buat secara teknikal, dan kita bedah dia punya photo report, dan kita fahamkan dia punya numbers, how does it flow. Okay. Alright. Dia adalah apa, memang susceptibility to bias lah kan. Kita buat analisis satu industri tu, kita nak fokus kat industri dia. Okay, kita tengok apakah industri yang telah di-highlightkan oleh Institute of Research kan. Dia kata okay, the next one is 5G, okay, renewable energy. So kita fokus dekat industri tu je. So tapi itulah sebab kita nak fokus on value investing kan. Kita nak tahu stok yang boleh tahan lama. Kita nak cari the next Penta Master yang jadi daripada RM1 jadi RM5 selama beberapa tahun kan. Kita nak cari Facebook daripada yang tahun 2006 Zid sampai sekarang dah berapa ratus dolar. So benda-benda macam tu. Okay. Dan kita nak, itulah biasanya kita sebagai trader, kita tak nampak that kind of value investing tu. Kita selalu nak trade dan dapat duit hari-hari je kan, nak untung tiap hari kan. So kita tak nampak the long term punya perspektif. So benda ni adalah agak bias sikit lah. Okay. So biasanya unsuitable bila company tu agak kompleks. Okay, bila kita nampak company tu diverse dalam macam-macam industri dia buat kan. Yang tiba-tiba dia buat construction, plastik, tiba-tiba dia buat glove sekali-kali kan. Adalah certain company tu kan. Kalau kita dapat tahu kan. Okay. Dia kena buat analisis dari segi setiap industri tersebut. Okay. Bila kita nak involve quantitative data, dia jadi pening sikit. So tu memerlukan research yang agak dalam sikit lah. Okay. Bila kita sebut pasal 5 Porter's punya framework ni, memang one dimensional je. So dia tak terlalu breadth macam kita kaji dia punya quantitative data dengan technical analysis. Okay. Seterusnya saya akan membentangkan a few example macam mana nak kita tengok application of this theory dalam kehidupan kita sebagai trader atau investor. Okay. Kita boleh tengok a few example daripada yang sebelum-sebelum ni, dan kita nampak benda ni dah berlaku tapi kita tak perasan pun. Bila dah keluar news tu baru kita tahu, oh sebab ni rupanya. So bila dah tahu tu baru kita akan boleh anticipate bila the next time dia jadi macam ni, dan kita tahu apa benda yang dah terjadi. Okay. Sebelum tu jap, salam tahu apakah sumber yang bagus untuk dapatkan maklumat five forces bagi setiap company dengan mudah. Sumber yang bagus Okay, Zaki Yamin. Bagi saya benda ni bagi kita nak involve certain research analyst tu, kita kena fokus kepada satu industri. So kalau kita nak tengok dari segi sumber yang ada, iaitu dalam bursa marketplace, saya tak dapat tunjuk apa masa sekarang kalau kita tengok bursa marketplace, dalam situ dia ada bagi tahu kita tentang a few industry yang syarikat-syarikat ni beroperate, dan siapakah dia punya peers dengan competitors dalam tu. Dan dalam tu juga ada ditunjukkan dari segi average kepada industri tersebut. Dengan secara mudah ni lah kita nak nampakkan siapakah kompetitor tersebut, dan setelah kita dah dapat kompetitor tersebut, barulah kita kaji lebih dalam dari segi menggunakan five forces ni untuk tengok adakah company-company yang dalam list bursa marketplace ni mempunyai competitive edge over that company yang kita tengah research tu. Okay. Setahu saya setakat ni rasanya belum ada lagi fundamentalist yang rajin share untuk dari segi kompetitif dari segi analisis market framework ni, walaupun dari segi SWOT analysis ataupun Porter's Five Forces ni. Dan lebihnya kita memang kena buat kajian sendirilah. Itu pada pandangan saya. Berapa jauh kita boleh percaya kepada analis especially yang berniaga bagi rating buy? Okay, soalan pada Adam Salim ya. Okay, dari segi analis, dia orang mempunyai research data. Ya, tu bila mereka
bertanya kepada syarikat-syarikat tersebut, dia orang mempunyai akses untuk pergi dia kepada selain pada annual general meeting kan, dia orang juga boleh bertanya kepada CEO dengan CFO directly secara berinterview. Tapi information tersebut juga boleh dijadikan sebagai satu alat untuk mereka mengeluarkan analisis TP, target price buy ataupun sell call ni semua. Tetapi tak semestinya kita dibias sikit daripada segi saya, tapi saya tak secaranya mengikut 100% apa yang mereka katakan, tetapi basisnya mereka ada dan kita boleh ambil untuk sekadar bagi kita confidence untuk trade dalam counter tersebut. Apa-apa pun itu adalah dari segi fundamental lah. Sebab tu kita belajar juga technical analysis untuk mencari adakah buy call daripada analis ni boleh dipercayai ke tidak ataupun tidak. So apapun dari segi technical memang sentiasa memberi that advantage untuk kita tahu harga tu akan pergi ke mana. Dan mungkin kita dari segi technical analysis tu jugalah kita boleh tahu yang tak adalah nak kata fundamental analyst daripada bank research houses ni tipu, tapi mereka mempunyai analisis mereka sendiri menggunakan fundamental data, okay? Dan technical, well, dalam dari segi teori market is market discounts everything kan. So technical dari segi chart dia orang akan bergerak, kemungkinan tak ikut pun TP analyst. Macam bila saya tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan ternampak lah Econ Pal Berhad masih lagi mengeluarkan TP analyst sell sampai 18 sen tapi bila saya buat technical analysis macam tak sampai pula. So kita tunggu dari segi signal technical tu, bila kita dah study, kita buat kajian technical analysis tu, dan kita tengok sama ada dia orang pun mungkin akan bertukar analis mereka pada masa akan datang. Kita pun tahu kan dari segi top glove pun sebenarnya dia orang target sampai 30 kan, RM30 kan, tapi sebenarnya harga tak sampai pun. In the end ada lagi external factor yang menyebabkan dia orang bertukar analis tersebut. Tapi kita boleh nampak dari segi secara analis punya kajian tersebut, yang kita akan nampak ada fund houses yang mengikut analisis tersebut, dan itu sudah menjadi satu cukup reason cukup untuk kita sebagai trader atau investor mengikut, tetapi secara be cautious lah, sebab kita nampak dari segi kajian fundamental industri tu macam mana, dan kita nampak dari segi news vaksin tu macam mana. So kita segala news yang ada dalam market, walaupun dalam The Edge ataupun dari segi analis, saya akan ambil dulu. Bila kita ambil, kita buat kajian. Bila kita buat kajian, dan baru kita mengeluarkan kita punya conclusion sendiri. Dan selain buat conclusion tu, kita berkongsi dengan kita punya rakan-rakan trader. Sama ada mereka mempunyai opinion yang sama ataupun berbeza. So kita consider semua benda tu untuk membuat keputusan yang lebih bijak lah. Okay? Harap menjawab Okay. Balik pada example yang saya nak cuba bawakan menggunakan Porter's 5 forces ni. Okay. Right. Ni news yang keluar pada hari tu daripada MCMC, Media Communications and Multimedia Commission. Okay. Mereka bagi tahu dalam website mereka yang diorang dah freeze new license effective for 14 September 2020 to September 15, 2022. Okay. Dan dia dah bagi tahu okay, ada application yang baru untuk courier services ni, dan kita nampak dia orang cuba limitkan courier baru dalam market. So kita tahu dalam kita punya ekonomi, dari segi apa dikatakan ada 25 main postal services, dan yang listed dalam bursa adalah Pos Malaysia, GTX Bank, yang Citylink dan others kan. So dari situ kita dah nampak okay, bila MCMC keluarkan news ni, yang kita nampak catalyst tu dah sedia ada untuk dari segi Porter's 5 forces tu adalah satu barrier untuk entry untuk courier sector ni. Maksudnya selama 2 tahun yang akan datang sampai 15 September 2022 ni, tak ada courier service baru yang akan datang sebab dia orang tak approve. So company yang sedia ada akan cuba mengimprovekan atau memperbaiki dia orang punya services untuk cope dengan demand yang ada dalam market yang sekarang ni kan. Kita nampak courier services macam Grab, macam Shopee, Lazada semua tu kan. So untuk delivery barang secara online, tak perlu pun orang nak pergi kepada kedai-kedai fizikal. So MCMC nampak
move ni untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat Korea ni aim to embrace the digitalization. Contoh say nak improve dia punya services lah. So kita tahu banyak barang macam GDEX semua lambat sampai lah. Itulah dari segi transitionnya. So kita nampak courier services pun tak boleh ada baru. So bila company baru nak create courier service baru pun susah. So mereka kena kena go through, kena tunggu sampai license ni new license ni dah habis, then baru boleh buat baru. So kita tahu bila mana kita nampak dari segi fundamental, jika Pos Malaysia GDEX ni bila dia punya fundamental numbers ni improve, dan itu pun kita boleh tengok daripada segi technical analysis chart, kalau ada sentimen yang positif untuk company-company ni, dan kita tahu benda ni adalah satu catalyst yang telah menjadi reason kenapa harga dia orang naik. Okay, kita tahu bila harga sesebuah syarikat saham tu naik, ialah berkaitan dengan mereka punya profitability, mereka punya positive sentiment. Kita nampak bila dengan license ni ada, so tak ada player baru, so tak ada kuranglah substitute dia kan. Bila kurang substitute, then supplier pun boleh control. So dia orang adalah supplier yang ada kan. So dia orang boleh offer ataupun nak tak nak, dia orang kena improve offer dia orang punya services untuk menunjukkan yang dia orang ni boleh memajukan syarikat mereka. So itu antara contoh Okay. Untuk contoh yang seterusnya, kita boleh tengok. Alright. Ni yang paling yang saya cakap tadi dari segi news mengenai average selling price ASP of gloves. Okay. Senang dari segi bargaining power of suppliers, right? Bila kita nampak dari segi the big four, right? Mereka ada dia punya copyright, dia punya patent untuk menghasilkan glove yang special, okay? So mereka mempunyai market capitalize yang sangat besar berbandingkan player-player baru yang nak masuk, okay? So kita nampak dari segi analisis daripada Investment Bank pun dah bagi tahu dia orang punya assumption iaitu sekarang adalah $60 per 1,000 pieces in FY21, $35 per 1,000 pieces in FY22, and $28 per 1,000 pieces in FY23, okay? Which average utilization rate of more than 80%, right? Okay, kita nampak untuk 3 tahun akan datang, kita dah tahu lah average selling price akan drop. Dan secara fundamental pun kita dah tahu kan, banyak company-company yang baru nak set up glove punya factory kan. Ada yang mungkin dah siap, ada yang dah start production, okay? Kita tahu glove sector masih lagi ada demand, okay? Kita pun dah boleh agak dah sebab kita nampak yes, the mutation of virus pun is another thing, okay? Dan kita nampak ekonomi macam Jepun pun dah start menerima yang mereka pun akan hidup dengan COVID-19 ni selama beberapa tahun. So demand untuk glove tu akan sentiasa ada, tapi bila kita nampak demand tu dah makin lama makin ke atas, so sekarang adalah musim di mana supplier akan cuba catch up, okay? Dari segi economic teorinya, lama kelamaan market juga akan capai kepada konsep dinamakan sebagai market equilibrium, di mana demand dengan supply tu berada di peringkat pertengahan, okay? Dari situ kita dah boleh nampak bila demand dan supply berada dalam equilibrium, so tidak lagi susah untuk harga glove ni akan turun. So memang akan ada company-company yang telah diverse themselves into glove sector ni boleh dapat profit, okay? Tetapi harga glove tu dah makin turun lah. So segala move yang mereka telah buat, contohnya macam company-company dari segi construction ke apa ke kan, bila mereka involve dalam glove sector ni, so mereka cuba untuk memperbaiki situation company mereka dari segi diversify income stream dan untuk glove ni. So dengan analisis kata sampai F123, so mereka ada 3 tahun untuk memperbaiki buku diorang kan. So walaupun kita tahu property masih lagi berada di bahagian yang agak teruk kan sekarang, so mereka cuba untuk memperbaiki dia punya accounts, alright? Okay. Dan paling last sekali kita nak cuba tunjuk satu example, tapi yang ini mungkin belum lagi. Renewable energy. So kalau kita nak kaji sikit kan, ni antara news yang baru keluar. Large scale solar sector a key area in OCBC Malaysia Sustainable Financing. Okay. Saya baca news ni tadi, maksudnya OCBC dah start bagi loan dekat companies yang nak involve dalam solar sector ni. Okay.
Dan kita tengok baca lagi bahagian Petronas bagi growing green energy shoots in the oil and just in the gas industry. So maksudnya oil and gas industry pun nak cuba memperbaiki dia orang punya services untuk cope dengan change in the renewable energy. So we know renewable energy is nak tak nak memang akan jadi. So the global warming semua tu memang akan berlaku. Okay, walaupun Trump deny banyak-banyak kali pun, tetapi memang ia tetap akan berlaku. Dari segi saintis pun dah bagi tahu semua. Okay, dan antara news lagi, UK happy to be working with Malaysia on renewable energy. So dari situ kita dah boleh nampak kan. Okay, and sektor yang akan menjadi satu team pada masa akan datang kan. Walaupun saya tak sempat nak cover dari segi 5G ataupun apa lagi sektor yang ada. Antara 5G dengan the other technology companies lah kan. So kita tahu technology is an ever growing industry kan. So that one, if you want to do your own research pun boleh juga. Dan tapi saya cover specifically on renewable energy sebab budget 2021 pun dah ada cover juga pasal influencing the green environment untuk Malaysia kan. Saya kita boleh kaji sikit dari segi Porter's Five Forces ni. Kita nampak competitive rivalry. Okay, ada tak players yang bagi new renewable energy solution ni? Kita nampak tak banyak. Tapi kita tahu company-company macam Tenaga, macam Malakoff, a few of the energy sectors pun dah start untuk innovate, nak accommodate renewable energy ni. Mungkin dia nak cuba install solar panel dekat bumbung ke kan. Okay, so a few projects yang dah upcoming. Kita nampak macam company macam Samaiden, okay, SolarVest pun dah start releasekan themselves into the bursa market. So adakah pada masa akan datang kita akan nampak the next few companies pun involved dalam solar panel? Itu adalah satu persoalan yang kita boleh consider untuk monitor news-news yang akan datang. Okay? Yang kita tahu renewable energy ni bukan sekadar limited kepada solar panel, tuan-tuan dan puan. Kita tahu kereta hybrid ataupun kereta elektrik macam Tesla dekat US pun dah kita tahu harga Tesla sekarang saya rasa masih lagi menaik dengan involved dalam SpaceX semua tu kan. So spillover effect dia dekat the rest of the world memang akan berlaku. So kita tahu renewable energy in terms of vehicles tu memang akan ada. Okay. So tapi dalam Malaysia kita tak tahu siapakah lagi player yang renewable energy yang akan datang. So pada saya dengan research yang agak simple yang kita tengok pada secara malam ni pun, kalau kita kupas kan, kalau you all setuju dengan pendapat saya, itu masih lagi low, kompetitif belum ni sangat. Play with existing energy companies pun nak tengah nak innovate, right? Dan trade of new entrants masih lagi tak ada, masih lagi kurang ya. Kita nampak Tenaga dengan Malakoff ada projek dia sekarang. Dan Samaiden dengan SolarVest antara company-company yang baru listed dalam bursa. Alright. Okay. So masih lagi low. Dan mungkin ada lagi certain few companies dah start buat solar deals dengan macam K-Power. K-Power dah naik banyak-banyak in the last few weeks disebabkan news tu. Okay. Then kita tengok kepada bahagian power of buyers. Kita nampak macam saya bila kita nak consider solar panel dekat rumah ni, kita tahu harga solar panel tu agak mahal. Tapi dari segi kebaikan ni adalah kita ada substitute of electricity power. Dan kita juga tak silap saya kalau policy ni masih lagi boleh apply, iaitu kita boleh claim that power generation from solar panel tu tenaga, tak silap. Saya tak ingat bahagian mana yang cakap yang tu Okay. Dan bahagian power of supplier, okay, masih lagi high sebab company available tak banyak. So mereka boleh set harga yang agak tinggi. Macam kita tahu senang untuk kita kaji, iaitu kalau kita tengok pada masa dahulu berapa harga sesebuah USB 16GB. Macam itulah kan. So, kita nampak harga sebuah USB 16GB tu mungkin sampai beratus kan. Tapi disebabkan the improvement of the technology tu semua, dan banyak lagi supplier yang datang di kemudian hari, 16GB USB tu sekarang hanya harga RM20 je. So dari situ supplier dah boleh dah tak boleh nak bagian dia punya harga. So sama lah juga macam solar panel ataupun renewable energy ni. Memang kita tahu kereta-kereta hybrid and electric car ni boleh consider agak mahal for especially users yang selalu nak dari segi financial planning tak cukup duit nak beli kereta mahal kan. So nak beli hybrid car pun macam tertakut-takut lagi. Kita tak macam tak confident. Boleh ke jalan kereta elektrik ni kalau bateri mati macam mana kan. So dari segi situ kita nampak sentimen dari segi consumer pun tak berapa ni. So bila sentimen dari segi buyers pun tak ada. So
supplier pun boleh lah, dia orang set harga yang agak tinggi kan. So kita nampak lagi dari situ pun factor dah ada. Okay, dari segi strike or substitute pun tak ada banyak lagi sangat. Kalau kita nampak company-company dari segi kereta producer kan, kita tahu Honda dengan Toyota yang ada kedai hybrid kan. Kalau itu pun yang boleh kata the few low cost, tak adalah low cost sangat car Toyota dengan apa Honda yang bagi kereta apa kereta hybrid ni. Macam saya pakai Honda kan, tapi harga sekarang macam dia orang always improve dia punya engine. So even the eco cars macam apa Pro 2 pun dah boleh start beat my hybrid car yang lama unfortunately. So renewable energy ni masih lagi in the very initiation stage. So macam hybrid car tu kita nampak lah Honda dengan Toyota je yang ada setakat ni. So bila Pro 2 dengan Pro 2 kita tak tahu. So itu kita tunggu je. So kalau macam yang company-company besar macam apa Lexus, Mercedes ke, Audi pun ada dia punya hybrid car. Lagi-lagi lah Tesla kan. Tesla nak ada electric car tu, electric charger nak pasang, the cost nak pasang dekat jalan raya tu pun dah satu lagi masalah juga. So kita tahu substitute tu masih tak banyak. So kita nampak lah dari segi analisis yang agak simple ni, kita pun dapat tahu okay, renewable energy masih lagi dalam peringkat yang agak awal. So walaupun kita tahu harga Samaidin tu Solar Base pun memang dah dekat RM1 lebih kan. Kita nampak macam mahal lah company, tak nak lah, aku nak tarik company penny je. Macam Bisolar kan. So yeah, tu lawak jenaka ya. Tapi kita tahu company ni company-company yang ada value tu kita boleh hold untuk pada masa akan datang. Mungkin macam company renewable energy, macam di ada energy sector ni, kita tahu kalau dia orang ada inisiatif untuk betul-betul improve ataupun betul-betul involve dalam energy renewable energy sector ni, okay, kita sebagai holder pun tak adalah terciduk beli company yang mahal ni kan. Saya tahu dan dia orang akan improve pada satu hari nanti. So kalau kita dah invest pada tahun ni, kita nak keluar 10 tahun kemudian. Itu betul-betul value investing. So baik kita retire baru ada that lump sum of money. Then kita boleh pergi Hawaii, relax. Okay. Alright. Setakat itu je daripada kongsian saya pada malam ni. Agak pack dengan fundamental information So saya tak bincang sangat dengan technical, memang purely fundamental. So kalau apa soalan, silakan. Solar panel pasang kat rumah, jimat elektrik, 90% bil elektrik. Tu lah testimoni pada Adam Salim. Okay. Malakoff lah Sifu. Alah, Tuan Anwar ni ya. Taiko besar Malakoff ni. Betul Tuan Adam Salim memang betul-betul dia boleh membantu jimat elektrik tu sebab tapi itulah sebab tak ramai yang tahu tentang pemasangan solar panel ni. So semua orang takut dan dari segi kos pemasangan ni semua macam takut nak consider. So dari segi bila saya pernah contact one of the solar panel punya company, saya nak pasang kat rumah, even quotation pun macam lambat gila nak bagi. So saya tak tahulah ke mana direction company ni macam solar panel, tapi itulah perception yang ada pada masa sekarang ni kan. So saya tak tahu, harap ia akan improve daripada semasa ke semasa kan. Tuan, adakah news atau sentimen yang positif di atas renewable energy? Contohnya statement dari UK country adalah mencukupi sekarang kita enter counter atau perlu support dari sentimen lain? Okay, untuk statement daripada luar negara, okay, kita boleh ambil benda tu sekadar benda sebagai news yang positif untuk kita ataupun apa enter satu counter tersebut. Tapi kita juga perlu mengharmonisasikan dia dengan kita punya government policy. Okay? Kita nampak dari segi bajet 2021 dah bagi satu allocation untuk green transport, baru sikit lah. Unfortunately tak banyak sangat lah. Tapi kita nampak dari segi sentiment market pun dah start memulakan pergerakan mereka dalam industri solar panel tu sendiri. So harap-harap mereka ni lah yang lead the market and the consumer untuk start having that awareness untuk menggunakan solar panel ni. Okay. Dan itu sudah cukup, sentimen tu sudah cukup untuk membuatkan kita memberikan kita confidence yang benda ni adalah satu industri pada masa hadapan. Okay. Sebab kita tahu
fuel industry yang memang kita tahu ada alternative source of fuel iaitu biofuel dari segi kelapa sawit tak silap saya ya. Bila saya berborak dengan one of my friend, dia cakap tentang biofuel daripada kelapa sawit ni mungkin dalam tahun 2021 atau 2022. So itu adalah alternative source of fuel. Tetapi source ni adalah masih lagi considered sebagai it's a scarce resource, okay. Bila kita tunggu palm oil memang dia akan membantu naikkan harga palm oil itu sendiri sebab kita pun antara pengeluar palm oil kan, antara export palm oil dari segi FCPO semua tu. So industri biofuel tu akan further menonjakkan harga FCPO tu sendiri. Tapi kita tahu energi yang tersedia ada macam air, kita memang ada hydroelectric kan, daripada matahari, walaupun mungkin kurang bermakna bila time musim tengkujuh macam ni, tapi kita tahu yang benda tu akan membantu bila kita nak menggantikan source of fuel yang akan menambahkan emission carbon dioxide in terms of greenhouse gases dari segi analis scientist semua itulah. Okay. So kita boleh terima statement-statement daripada overseas, tapi kita perlu perhatikan apakah langkah yang disediakan oleh government ataupun badan-badan berkanun dari segi polisi kita lah. Okay. Yang kita tunggu-tunggu sekarang ni adalah rancangan Malaysia ke-12, is it? Itu pun saya tak sure bila. So itu pun antara yang kita akan tunggu pada tahun hadapan untuk tengok adakah Malaysia betul-betul serius dengan renewable energy ni. So kita akan tunggu juga. Okay, solar panel berbaloi only if usage RM500 and above untuk return ROI. Oh yeah, Tuan Anwar. Okay, so maksudnya kena pakai aircon banyak kat rumah eh. So kalau pakai aircon banyak kat rumah baru boleh pakai solar panel. Macam saya pakai aircon pun tak, pakai heater pun tak, kalau lebih RM20 tak payahlah kot. Tapi itu memang itulah antara sentimen yang ada kan. Kita tahu kita akan boleh mengharapkan golongan-golongan yang berada yang selalu pakai aircon kat rumah yang boleh pakai solar panel ni. So nampaknya memang itulah corporations, bigger corporations lah yang buat office space tu. Tapi sekarang kita nampak kalau office space pun macam tak boleh nak dipenuhi disebabkan banyak orang dah start work from home kan. Itu pun adalah satu challenge pada solar panel and industry tu sendiri. Okay? Bila kita nampak biasanya kita nampak macam Menara TRX baru nak bina, dah baru nak siap kan untuk menjadi financial hub dikatakannya by one of my friend. Dia kata so kalau virus ni masih lama makin ada kan, so orang kan masih lagi consider work from home ataupun in a remote working space. So nak tak nak office space ni macam mana kan. So itu pun antara benda yang kita boleh fikirkan juga kan. So nak tak nak harga solar panel tu kena jadi harga yang agak berpatutan. So nak tak nak satu hari masa nanti solar panel tu kena dimurahkan juga. So tu mungkin kita boleh harapkan dari segi government control atau government policy lah yang mengurangkan that bargaining power of supplier tadi. Sebab dia orang sekarang ni ada power untuk menjual lah apa harga yang aku nak kan. Aku ada demand kan. Aku seorang yang boleh supply harga solar panel ni. So itulah dia kan. So kita tunggulah sama ada daripada masa ke semasa benda ni akan membantu. So apa yang kita boleh buat sekarang, kita boleh consider these companies untuk a few years to come. Tapi itulah dia. Kita perlu gabungkan juga dengan technical analysis kita bila kita belajar mungkin belajar daripada kelas Wyckoff ke kan, belajar daripada mana-mana sumber kan, yang kita dapat tahu bagaimanakah pergerakan harga ni sekarang pada waktu sekarang ni. Okay. Okay. Alright, harap itu saja perkongsian pada malam ini. Kalau ada apa bagi soalan, boleh PM saya di Telegram ke, di Facebook ke, Instagram ke, okay. Ataupun drop soalan dekat video ni untuk ditonton kemudian hari ke. Kemudian okay, teruskan support tuan-tuan dan puan kepada tim Smart Sound kami untuk memberikan konten-konten yang lebih baik pada masa akan datang. Okay, dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.